Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara speaker, pimpinan dan pemerhati. Saya nak ringkas sebab saya sudah jadi pembahas yang ketiga dan saya tidak tahu dah nak ambil stand, nak menyokong atau untuk nak membantah usul ini. Saya Cik Ibrahim bin Haji Muhammad, nombor ahli 030003. Sebelum saya membahas usul yang telah dikemukakan oleh pihak Awan Nasional ini, saya rasa ada beberapa penambahbaikan ataupun pembetulan fakta yang saya nak sebut. Yang pertama sekali ialah jumlah tangkapan yang dibuat bukan 47. Jumlah tangkapan yang dibuat ialah 54 orang, iaitu 38 daripada Simpang Petai, Pusgop, 9 daripada Kampung Pasik, Pus Bihai, 38, 9 daripada Pus Bihai dan 7 daripada Pus Pasik, menjadikan jumlah kesemuanya 54 orang. Tetapi apa yang anehnya ialah tindakan Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan ini tidak mengambil satu prosedur yang sama ke atas kedua-dua tangkapan ini. Tangkapan yang pertama pada 29 hari bulan 11 yang melibatkan 47 orang diriman selama 2 hari dan dilepaskan tanpa apa-apa tuduhan. Kemudian tangkapan yang kedua seramai 7 orang yang dibuat pada 1 Disember tidak diriman tetapi dilepaskan dengan jaminan polis dan surat jaminan polis ditanda tangan oleh pegawai perhutanan. Ini barangkali pihak kanun amanah nasional boleh mengambil satu perhatian, kerana layanan-layanan seperti ini saya telah lihat bagaimana ianya pernah berlaku kepada satu kes perbalahan di antara orang asli dan syarikat pertanian di Pos Lodging yang melibatkan 3 orang asli berbalah dengan hampir 100 orang daripada pekerja syarikat yang kebanyakannya daripada Myanmar. Masalah, minta maaf lah usul daripada Tanjung Perak tadi. Yang akhirnya ketiga-tiga orang asli yang menjadi mangsa kepada perbalahan ini didakwa pada merusuh, didakwa kerana melakukan rusuhan. Dan apabila Mahkamah Magistrate Gua Musang membebaskan ketiga-tiga orang asli ini daripada tuduhan tersebut, pihak pendakwa raya membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Dan akhirnya Alhamdulillah Mahkamah Tinggi sekali lagi membebaskan ketiga-tiga mangsa ini daripada tuduhan rusuhan, sedangkan asalnya ia adalah mangsa kepada perbalahan, di mana salah seorang daripada mangsa tersebut, Rahman bin Alan, didapati oleh Kelantan panggil selok, pengsan di dalam parit kerana motornya dilanggar dengan traktor pekerja Myanmar tadi. Jadi di sinilah kita melihat satu tindakan yang tidak adil yang telah dilakukan atas nama orang asli, sebagaimana barangkali usul yang dibawa oleh Awan tadi. Minta maaf saudara pengurus speaker kerana ambil masa sikit. Yang kedua, saya nak sebut bahawa pengalaman saya dengan orang asli, mereka tidak begitu suka menggunakan perkataan orang asal. Jadi saya mencadangkan supaya usul ini dipindah kepada perkataan orang asli. Yang ketiga ialah di dalam konteks negeri Kelantan dan juga semenanjung Malaysia tidak ada wilayah adat. Tidak ada tanah adat untuk orang asli, terutama di Kelantan, kerana Enakmen Rizab Melayu 1930 lebih dahulu wujud daripada Enakmen orang asli 1954. Walau bagaimanapun, ini saya nak masuk pada perbahasan usul, speaker. Walau bagaimanapun, masyarakat orang asli diiktiraf untuk menduduki di mana-mana tanah, walaupun tanah tersebut rizab
hutan simpan kekal, tanah bilik, tanah persendirian atau seumpamanya di bawah Akta 134 ataupun Akta Orang Asli 1954. Ya, di mana kalau kita merujuk kepada Seksyen 7 Akta 134, pihak berkuasa negeri boleh merizabkan mana-mana kawasan sebagai rizab orang asli. Seksyen 8 memberi hak kepada orang asli untuk menduduki mana-mana tanah. Dan Seksyen 10 memberi hak kepada orang asli yang telah bermastautin atau tinggal secara tetap di mana-mana kawasan, sama ada hutan simpan kekal ataupun rizab mergastua, taman negara dan juga kawasan pertanian, untuk terus menduduki tanah tersebut. Kemudian saya nak masuk kepada poin yang keempat yang barangkali ada kaitan dengan usul ini, bahawa orang asli juga ada hak untuk memiliki tanah sebagaimana adanya hak bangsa-bangsa lain sebagai warga negara di negara ini, walaupun ada kenkangan dan halangan di sudut enakmen rizab Melayu ataupun kanun tanah negara. Kerana bila kita bercakap soal peraturan, hari ini kita dihebohkan dengan RUU 355. Kita mendesak kerajaan untuk menerima pakai undang-undang syariah ataupun undang-undang jenayah Islam sebagai undang-undang jenayah negara. Tetapi mengapa bila kita berbicara soal hak memiliki tanah bagi orang asli, kita hanya merujuk kepada kanun tanah negara dan enakmen rizab Melayu? Di mana Islam yang kita katakan sebagai dasar kepada perjuangan kita? Saya ulang balik, ketika kita mendesak masyarakat menerima RUU 355 semata-mata untuk menghukum kesalahan zina dan minwarak sahaja mengikut Islam, tetapi dalam masa yang sama kita menafikan hak masyarakat pribumi untuk memiliki dan menduduki tanah sebagai seorang manusia yang merdeka. Jadi saya mengharapkan bahawa amanah boleh mengambil kira pandangan ini sebagai suatu tawaran penyelesaian kepada masyarakat orang asli. Kerana apa yang berlaku hari ini ialah, sehingga hari ini sebagaimana yang disebut oleh pembahas yang kedua tadi, tidak ada suatu perundingan daripada pihak kerajaan dan pihak berkuasa lain untuk membincang dan menyelesaikan tuntutan mereka ini. Sehingga hari ini mereka hanya mengemukakan 3 tuntutan sahaja, iaitu yang pertama, menghentikan pembalakan di kawasan penempatan mereka. Bukan menghentikan pembalakan di Kelantan, memberhentikan pembalakan di kawasan penempatan mereka. Yang kedua, menghentikan pembangunan ladang komersial ataupun ladang pertanian komersial dan TLC getah kelong di kawasan penempatan mereka. Maaf saudara speaker, ambil masa sikit. Untuk makluman tuan-tuan, di Kelantan sekarang ini ada lebih kurang 8 ataupun 10 pos utama orang asli. Tetapi semuanya telah digondolkan untuk pertanian komersial dan juga pembalakan. Yang pertama di Pasik, pos Pasik, 11,000 ekar telah diberikan kepada ladang rakyat. Di pos Tuil, 5,000 ekar diberikan kepada ladang rakyat. Di pos Bulak, 5,000 ekar di ladang rakyat. Dan sekarang ini yang masih menjadi pertikaian di mahkamah, di pos Dakoh Belatin, 7,000 ekar diberikan untuk pembangunan ladang rakyat. Hari ini kebangkitan mereka berlaku di pos Gop dan pos Simpur, kerana adanya suatu percubaan untuk pembangunan TLC, ladang getah kelon, yang sekarang ini dalam proses tebang habis ialah sejumlah 2,000 ekar. Jadi jika ini berlaku, dalam masa yang sama kerajaan Kelantan tidak pernah membincang pun tuntutan mereka untuk mendapat hak penempatan sebagaimana yang termaktub dalam Akta 134 Akta Orang Asli. Walaupun kita tahu bahawa di segi kanun tanah negara
tidak ada wilayah adat. Tetapi jangan lupa, di segi Akta 134 jelas memberi hak kepada orang asli untuk menduduki dan memiliki kawasan penempatan mereka, sama ada atas nama rizab orang asli ataupun atas nama kebenaran menduduki oleh pihak berkuasa negeri. Saya pohon menyokong. Terima kasih. Aku qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.